Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik dan perkataan yang benar, nescaya Allah akan menelurkan segala amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahu azim. Saya hormati saudari terima seluruh ahli kuasa masjid, tuan dan puan muslimin muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, seperti biasa, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan inayahnya, atas taufik dan hidayahnya, atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita. InsyaAllah pada malam ini kita sama-sama dapat sampai ke rumah Allah ini untuk kita solat berjemaah, kemudian kita duduk sebentar dalam ilmu. Mudah-mudahan ada rahmat, ada keberkatan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita lihat kepada tajuk kita, suka kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk melakukan kebaikan, peringatan untuk kita melakukan kebaikan ini. Seringkali kita dengar daripada para asatizah kita peringatan suruh kita melakukan kebaikan. Kalau paling kurang pun seminggu sekali. Ketika mana khatib dalam khutbah, saya ingat dah khutbah, biasa kita hafal ayat ni, cuma kita mungkin orang kata apa, faham tak faham makna saja. Tapi kebanyakannya kalau khatib baca ayat ni, dia tahu betul itu tanda khutbah dah di hujung, dah nak berhenti. Apa ayat dia? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Itu pun satu tanda. Tapi itu baru nak habis khutbah yang pertama. Tapi yang saya nak sebut di sini adalah ayat dalam khutbah yang kedua. Dalam tu ada pesanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui khatib pesan kepada kita. Setiap minggu lah kebanyakan, kalau kita pergi mana-mana negeri pun, dalam khutbah Jumaat itu, khutbah yang kedua tu dia tak tinggal ayat ini. Apa ayat dia? Siapa ingat? Kalau dia sebut ingat kan? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Lagi?
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. Dia ayat ni ayat surah An-Nahl. Dalam ni ada tiga yang Allah suruh kita buat, dan ada tiga perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita tinggalkan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suruh kita berlaku adil. Setiap minggu khatib macam Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Pertama, melakukan berlaku adil, dan yang kedua, ihsan maknanya melakukan kebaikan. Wa ita'i dzil qurba, dan menolong, membantu kaum kerabat kita yang dekat, mak ayah kita, adik-adik kita, setiap minggu. Dalam ayat ni ada tiga pesanan yang Allah suruh kita buat. Innallaha ya'muru bil 'adli. Yang pertama, berlaku adil dalam kehidupan kita. Yang kedua, ihsan, melakukan kebaikan. Dan yang ketiga, menolong ataupun membantu kaum kerabat kita yang dekat. Wa ita'i dzil qurba. Sampai sekat tu. Itu tiga perkara yang Allah suruh. Jadi malam ni bila kita duduk dalam rumah Allah ini, kita ikutlah apa yang khatib pesan semalam tu. Malam siapa jadi imam kita? Pesan ni Imam Dun pesan kan. Dia kata apa? Ayat-ayat akhir tu Allah suruh kita buat baik, Allah suruh kita berlaku adil, Allah suruh kita melakukan kebaikan. Jadi pada malam ni, bila kita dapat duduk dalam mana-mana majlis ilmu, dalam mana-mana majlis yang ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, maka pada masa itu kita melakukan kebaikan. Jadi kita taatlah, kita akurlah apa yang Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab itu kita bersyukur di atas nikmat ataupun kesempatan yang Allah bagi kepada kita. Kan? Mungkin kalau sebelum ni mungkin kita tak rasa kita hafal ni ayat ni. Kan? Memang biasa kita hafal. Kita hafal ayat ni bukan sebab kita nak hafal. Sebab apa? Sebab tiap-tiap minggu kita dengar. Tiap-tiap minggu kita dengar. Tiga perkara. Kemudian dalam ayat ni juga, dalam surah An-Nahl, Allah sebut wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ada tiga perkara. Allah larang kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Fahsya wal munkar. Fahsya ni benda yang tak elok, yang buruk. Wal munkar, satu lagi adalah wal baghi, melakukan kezaliman. Ikut kata Sunnah Rahmat tu, al baghi itu maksudnya kezaliman. Pada malam ni ada tak kita buat benda-benda ni? InsyaAllah kita duduk dalam rumah Allah ni, kita tidak buat. Tidak buat perkara-perkara yang fahsyat, tidak buat perkara-perkara yang munkar, dan pada masa yang sama kita juga tidak buat perkara-perkara yang zalim. Dia ada 6. 3 yang Allah suruh kita buat, 3 yang Allah suruh kita larang. Malam ni kita buat apa yang 3 perkara yang Allah suruh kita buat, dan pada masa sama kita meninggalkan 3 perkara yang Allah larang. Ini insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang baca Al-Quran, mendengar Al-Quran, kemudian beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita untuk laksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan, insya-Allah. Baik, jadi kita sambung tajuk kita pada malam ni, iaitu muka surat 21. Muka surat 21. Muka surat 21 ni dia cerita tentang bab pada menyatakan tidak boleh memohon keampunan bagi ibu bapa yang musyrik. Kita dalami, adakah mak ayah kita yang bukan Islam? Ada? Tak ada kan? Jadi
dah syukur kita kepada Allah SWT. Sebab kita lahir mak ayah kita dah Islam. Tapi ada dalam kalangan mungkin jiran-jiran kita di masyarakat kita, dia ada kan, dia masuk Islam, mak dia ataupun ayah dia masih belum Islam. Jadi malam ni kita akan tengoklah seringkas apa nama hadis berkaitan dengan bab la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Okay, bab yang dikatakan tidak boleh memohon keampunan bagi ibu bapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-23. Ya, hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis mauquf sebenarnya yang kita pernah sebut dulu. Hadis ini lafaznya tidak kepada Rasulullah, dia terhenti kepada sahabat, kepada sahabat. Kita sebut sebagai athar, kita sebut sebagai athar. Haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali bin Husayn qala haddatsani abi an Yazid bin Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas fi qawlihi azza wa jalla imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ila qawlihi kama rabbayani shaghira فنسقتها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan firman Allah, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ini surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Okey, dalil berkaitan dengan kewajiban kita menjaga mak ayah, dan antaranya yang disebut dalam ayat ini larangan berkata dalam ayat ini lah, surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Baik, jika salah seorang daripada kedua-duanya, mak ataupun ayah kita, atau kedua-duanya sekali ataupun dua-dua sekali, mak dan ayah, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaan kita, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni dengan sebarang perkataan yang kasar, sekalipun perkataan ini kita biasalah kan. Sehingga daripada kita kecil sampai sekarang ni, mak ayah kita ataupun susah kita ni beratus kali dah aku rasa sebut tentang ni, sampai hari ini. Dan kalau umur kita panjang lagi 10 tahun, 20 tahun akan kita akan jumpa lagi peringatan-peringatan tentang larangan kita bercakap kasar dengan mak ayah. Dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun, dan rendahkanlah diri kamu kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku masa kecil. Ini dalam Ibn Abbas kata, dia mentafsirkan ayat surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 ni sampai kat situ. Kemudian dia kata fanasakhatha al-ayat allati fi bara'ah. Dia kata maka telah dimasukkan dalam ayat ini dalam surah Bara'ah. Surah Bara'ah. Ada nama surah Bara'ah dalam Quran? Ya? Ada? Dia ada dua nama ni. Kadang-kadang kita buka Quran, cari nama surah, cari surah Bara'ah, tak jumpa.
Tak jumpa, tak ada. Apa nama lain bagi surah Bara'ah? Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Surah Bara'ah ni biasanya kalau ustaz boleh suka buat kuis, teka-teki, dia buat teka-teki. Dalam surah Al-Quran ni, apa surah yang tidak ada permulaannya, tidak ada basmalah, tidak ada bismillah. Ini kan kita boleh ingat tu juga pasal kita baca, pasal teka-teki tu lah. Sehingga saya pun ingat juga ustaz bagi teka-teki. Maksudnya ni, yang kita ingat tu pasal bukan kita belajar, kita cari sendiri jumpa tak, sebab ada teka-teki tu. Maksudnya ingat sampai sekarang. Surah yang tidak dimulai dengan kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan bara'atun minallah. Jadi ayat yang 23 yang 24 tadi kan telah dimasukkan, dimasukkan dengan ayat surah At-Taubah ini. Maka lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tapi dia bab orang kata apa? Nasah masuk ni mungkin kita pernah belajar kan? Kita belajar, kalau siapa yang belajar ilmu usul fiqh, ilmu usul fiqh, jadi kita akan jumpa bab nasikh dan masukh. Tak tahu lah, mungkin kan semua dah pernah belajar ni, nasikh dan masukh. Ada ayat yang dia nasakh, resap ayat dan juga hukum. Ada nasakh hukum sahaja, ayat kekal. Ada beberapa bahagian. Ada juga bentuk saya buat ni, tapi tak apalah. Nanti kalau kita baca tu dia jadi macam apa maksud ni, kuliah usul fiqh. Kuliah usul fiqh. Tapi paling bawah kita sebut nasakh ni, maknanya dia berkaitan dengan membaca. Saya tengok juga, kita baca sikit. Apakah yang dikatakan kata apa? Maksud nasakh. Jadi ayat 23-24 tadi dinasahkan oleh ayat ini dari segi hukum. Maka kita buka Al-Quran, ayat itu masih ada. Kita buka surah Al-Isra, ayat 23 hingga 24. Ayat dia apa nama ayatnya? Dia tak mulai dengan kalimah yang berdoa tu. Wa qadha rabbuk. Biasanya ada cari, ada boleh kan ada. Dia dari ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablugha tu ayat selepas tu. Jadi surah Al-Baqarah ni ayat yang ke berapa tadi? Dia duduk dalam muka surat 11 ni. Muka surat 205, juzuk yang ke-11. Dia menasahkan dari segi hukum. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Tapi bila kita baca hadis ini, dia kena baca lebih mendalam lagi. Sebab di sini ada beberapa pandangan lain. Ulama ada berbeza pandangan sikit. Adakah tak boleh minta doa langsung kepada orang musyrik? Adakah tak boleh? Okay. Yang dikatakan tak boleh ini adalah apabila orang tu dia meninggal dalam keadaan dia musyrik. Dia meninggal dalam keadaan dia musyrik. Contoh kita ada si fulan ni, dia masuk Islam, mak dia dan ayah dia belum masuk Islam. Mak dia meninggal dalam keadaan bukan Islam, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa ni, ulama kata tidak boleh minta ampun. Minta ampun. Mana? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa dia. Ampunkan saya. Tak boleh.
Tetapi kalau kita nak minta benda-benda lain, contoh dia masih hidup. Dia masih hidup ni, ini yang kata berbeza ada berbeza pendapat. Ada yang kata memang tak boleh, walaupun masih hidup pun tak boleh untuk minta doa ampun. Tapi kalau kita nak minta doa yang lain kepada orang musyrik ni, orang kafir, orang bukan Islam ni, contoh kita minta dia, ya Allah ya Tuhanku, kau sihatkanlah tubuh badan, itu boleh. Apa lagi? Ya Allah ya Tuhanku, kau bagilah kejayaan kepada anak-anak Acong ni. Contoh kita ada kawan baik kita duduk dekat Kuala tu kan, boleh doa untuk dia, doa, tapi jangan doa kita minta ampun. Ini doa-doa lain boleh. Tapi kalau dia dah meninggal, ini dah sama juga kalau mak ayah, ada mak ayah yang bukan Islam sebenarnya. So kita masa dia hidup tu kita boleh. Itu pendapat kata yang pertama tak boleh. Yang kedua, boleh dengan syarat niat kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah. Niat kita tu kan, mudah-mudahan dengan doa kita ni Allah buka pintu hati dia terima Islam, Allah buka pintu hati dia masuk Islam, Allah bagi hidayah dalam hatinya. Kita berdoa untuk dia. Itu kan? Jadi ada keadaan-keadaan itu. Jadi kita baca hadis ni, kita tengok je lah. Tapi kalau dia memang dah meninggal dalam keadaan syirik kepada Allah, maka tidak dibenarkan, dibolehkan untuk kita memohon keampunan kepada Wallahu a'lam. Jelas sikit. Baik, itu hadis hadis Ibn Abbas ni nak cerita tentang tu. Kita ada kawan-kawan tak? Ada kawan yang bukan baik dengan kita, yang dia bukan Islam tapi dia baik dengan kita. Dia baik bukan lebih daripada kawan kita yang Islam ni. Kita susah ni, kita tak cukup apa-apa, dia yang tolong kita. Kadang-kadang kawan kita yang sama agama pun minta tolong pun susah, tapi dia orang macam ni kita boleh minta. Minta apa nama? Minta dia sihat, minta dia berjaya, minta rezeki dia, kan? Baik. Seterusnya bab yang ke-13 ni, bab birrul walidil musyrik. Bab pada menyatakan berbakti atau berbuat baik kepada ibu bapa yang musyrik. Okey, hadis yang ke-24. Hadis ini adalah hadis marfu'. Tadi yang saya baca tadi hadis mauquf. Ulama dalam hadis mauquf maknanya dia tak sampai, tak ada qala Rasulullah. Yang disebut tadi adalah Ibnu Abbas. Okey, sahabat Nabi SAW. Ibnu Abbas ni kalau kita baca sirah dia, saya dah lama dulu belajar tapi dah lama tak dengar ya. Dia antara orang yang pertama ilmunya dari segi ilmu tafsir sangat hebat. Sebab tu ada tafsir Ibn Abbas. Kalau kita lihat apa kerajaan Abbasiyah kan, khalifah kerajaan Umayyah Abbasiyah, dia daripada susun kalori lah. Saya Ibn Abbas. Ibn Abbas ni nama sebenarnya adalah Abdullah bin Abbas. Okay, Abdullah bin Abbas. Sebab pada masa tu ni Abdullah, nama Abdullah ni ramai, jadi macam mana nak kenal Abdullah mana ni? Abdullah Ibn Abbas, sebenarnya anak kepada Ibn Abbas. Tuan dunia kita sekarang ni, kita sebut nama kita sendiri kan. Macam saya ni kan, Nasri bin Abdullah, Ibnu Abdullah. Ibnu Abdullah. Nama orang tu bukan nama sebenar. Macamlah Imam Bukhari, Imam Bukhari kan, itu negara nama sebenarnya Muhammad bin Ismail sebagainya. Jadi hadis yang ke-24 ni pula berkaitan dengan hadis marfu'. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Israil qala haddatsana Simak an Mus'ab bin Sa'id an Abi Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala nazalat fi 4 ayat min kitabillahi ta'ala كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم
Fa'anzalallahu azza wa jalla wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wassaniyatu anni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadha fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Wassalisatu anni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi bin nisf faqala la faqultu as-sulus fasakata fakana as-sulus ba'dahu jaizan. Warabi'atu inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar fadaraba rajulun minhum anfi bilahi jamal fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'anzala tahrim al-khamr. Daripada Mus'ab ibn Sa'ad daripada bapanya Sa'ad ibn bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah turun kepadaku, yakni ditujukan kepadaku, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini 4 ayat daripada kitab Allah. 4 ayat ini turun dengan sebab yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas ni pun kita biasa dengar kan. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ni? Dia antara orang yang awal memeluk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Jadi dua buku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua sebut dia orang yang keempat memeluk Islam. Jadi kalau kita baca kisah apa nama mak dia yang tak nak makan, yang kita baca hari ini kan, itu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia seorang yang kalau dalam sejarah disebut dia ni tak bergaul sangat dengan masyarakat Arab jahiliah ni. Dia banyak berseri lah. Kemudian daripada usia kecil lagi sudah minat memanah tu. Dah pernah daripada usia kecil lagi. Sebab tu dalam sejarah sebut dia antara panglima perang. Dia masuk Islam. Saya tak sampai ingat sikit-sikit ya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Suatu hari dia mimpi. Dia mimpi dia tenggelam dalam laut. Dan dalam mimpi tu dia tenggelam ni, dia macam nak selamatkan diri tu, nampak satu cahaya bulan. Kemudian dia berenang menuju cahaya bulan tu. Dan dalam mimpi tersebut dia nampak ada 3 orang. Allah nak 3 orang. Yang pertama dia nampak Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Zaid bin Harisah. Jadi lepas dia nampak tu, kemudian dia terjaga daripada tidur. Ini kan lebih kurang dia terjaga tidur tu. Keesokan itu dia mendengar yang katakan Nabi Muhammad SAW ini ada membawa satu agama baru. Kemudian dia cari Nabi Muhammad. Kemudian dalam satu tempat satu lorong lah. Masa Nabi SAW sedang mengajar ni. Kemudian dia bagi salam. Nabi SAW buka pintu, keluarlah 3 orang yang dia nampak dalam mimpi dia tu. Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, dan juga seorang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bila dia nampak tu, dia rasa macam ini orang yang dia nampak dalam mimpi dia. Dan dalam bulan tu akhirnya dia memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam ni ada cabaran kepada dia. Bila dia memeluk Islam, mak dia tak suka. Mak dia benci. Mak dia malah marah. Hadis ini berkaitan dengan tu lah kan. Mak dia bukan Islam, so macam mana kan? Itu sedikit lah. Tuan boleh cari lah telefon ingat sisi ya. Tapi boleh baca sejarah
Sa'ad bin Abi Waqqas ini, antara sahabat yang dijanji masuk 10 sahabat yang dijanji masuk syurga. Baik. Jadi ayat ini Sa'ad yang berkata ada 4 perkara ayat ini berkait dengan dia. Yang pertama adalah ibuku telah bersumpah bahawa dia tidak mahu makan dan minum sehingga aku memisahkan diri daripada Rasulullah SAW. Tidak, mak dia tahu dia masuk Islam tu, mak dia rasa mak dia tak suka, mak dia rasa benci, rasa marah, sehingga kan mak dia macam bersumpah takkan makan dan takkan minum sampailah aku mati selagi mana engkau beriman dengan agama Muhammad ini. Maka Allah SWT menurunkan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu peristiwa ini menjadi asbabun nuzul kepada ayat Allah SWT, ayat 15 surah Luqman. Jadi wa in jahadaka ini di dalam surah Luqman. Surah itu turun dengan sebab peristiwa ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Jadi pada ayat ini Allah nak sebut apa? Kalau mak ayah kita suruh buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa itu jangan kita tak perlu taat. Batu. Tapi kalau dia suruh kita, mak ayah kita suruh buat benda lain, benda yang dia suruh di kedai ke, masak ke, nak rumah ke, apa kan, itu kita wajib taat. Tapi kalau mak ayah kita suruh kita tinggalkan agama, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa itu kita dilarang, kita tidak boleh taat terhadap perintah tersebut. Mana itu dalil. Jadi kalau dalam hadis yang panjang, kalau peristiwa Sa'ad bin Waqqas ni, dia lama-lama mak dia macam mana? Mak dia makan tak? Ke mak dia mati? Mak dia kalah dengan dia. Sampai sebab itu sebutkan poligasi kan, sekiranya Allah ada 1000 nyawa bagi pada mak dia kan, setiap kali itu cabut kan, dia tetap juga dengan pegangan agama, dia takkan tinggal Islam. Jadi mak dia rasa macam memang anak dia ni betul-betul bersungguh-sungguh kan, dah sekali dia makan juga. Dia makan juga. Dia panjang cerita tu. Kalau baca tu Sa'ad bin Waqqas ni, walaupun mak dia boykot, tak nak makan tu, setiap hari dia hantar makanan kat mak dia. Yang dia tak tinggal. Kalau mak dia kata tak nak makan, bukan dia biar tak, dia pujuk. Itu yang pertama, ayat yang pertama. Dia nak kait dengan ni, bab birrul walidain musyrik. Walaupun kalau mak ayah kita suruh kita buat benda-benda yang ini mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, buat benda-benda yang maka kita tak perlu taat. Kalau kita tak taat pun tidak berdosa. Tapi perkara-perkara lain, apa sebut ni? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Dan itu kita kena atur. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 4 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku pernah mengambil pedang yang menakjubkan aku, lalu aku telah berkata, wahai Rasulullah, berikanlah aku pedang ini. Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang harta rampasan perang. Sikitlah ayat itu. So hadis ini dikaitkan dengan buat baik kepada mak ayah yang musyrik.
Yang pertama itu berkait dengan bab birrul walid al-musyrik. Yang ketiga, sesungguhnya aku telah sakit, maka Rasulullah telah mengunjungiku, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak membahagikan hartaku, apa yang boleh berwasiat untuk memberikan. Lalu apa aku boleh berwasiat untuk memberikan separuhnya? Baginda Nabi SAW menjawab, tidak. Lalu aku berkata, sepertiga daripada. Lalu baginda diam. Lalu sepertiga dibolehkan setelah itu. Maknanya itu ayat miras, tentang ayat pembagian harta mustaqil daripada peristiwa ini lah. Yang keempat, sesungguhnya aku pernah meminum khamar bersama segolongan kaum Ansar, lalu salah seorang daripada mereka memukul hidungku ketika dilahir zaman. Lalu aku menemui Nabi Islam. Setelah itu Allah telah menurunkan ayat mengenai keharaman meminum khamar. Jadi peristiwa nuzul Quran, ayat Quran ini kepada sahabat Waqas ini, peristiwa ini ada 4. Yang pertama, kisah mak dia yang tak nak terima dia. Yang kedua, tentang harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga tentang harta pusaka. Dan yang keempat tentang ayat tentang pengharaman haram. Baik. Jadi itu hadis berkaitan dengan bab birrul walidain al-musyrik. Hadis yang ke-25 juga kita tengok. Haddatsana Humaydi qala haddatsana Ibnu Uyainah qala haddatsana Hisham bin Urwah qala akhbarani abi qala akhbaratni Asma binti Abi Bakr qalat atatni ummi raghibah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam asiluha qala na'am qala Ibnu Uyainah fa anzalallah ta'ala fiha la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Daripada Asma binti Abu Bakar, beliau berkata, telah datang kepada aku ibuku dalam keadaan rindu kepadaku pada zaman Rasulullah. Lalu aku bertanya kepada Nabi, apakah aku boleh menghubungkan silaturahim dengannya? Baginda menjawab, ya boleh. Berkata Ibnu Uyainah, lalu Allah menurunkan padanya ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Ya. Peristiwa ini Asma Bakar sehingga turun ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kita melakukan buat bergaul ataupun kita kata apa, berbuat kebaikan kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kita. Saya ada seorang kawan, dia Kristian lah. Dia rasa diri dia macam mungkin kena buat orang ke apa. Dia cakap, boleh ke saya nak ubat secara orang Islam macam Darul Syifa kan, contohlah. Boleh ke? Boleh. Walaupun bacaan Quran. Ya, betul. Boleh. Walaupun dia bukan Islam. Ya, walaupun dia bukan Islam. Kita minta dia baik, minta dia sihat. Tak masalah. Larangan tadi yang kita baca tadi, minta ampun. Minta ampunkanlah dosa negara. Sebab dia musyrik. Sebab ulama kata permohonan yang itu jadi sia-sia. Sebab dia bukan Islam. Tapi kalau minta benda-benda lain, kita lihat, minta dia sihat sendiri, minta dia sihat, minta dia berjaya, minta apa tu, itu dia benar. Contoh macam buat air, kan kita kalau macam Darul Syifa ada buat air. Boleh. Oh, boleh. Yang tak boleh tu lah minta ampun tu, minta kebaikan, minta baik boleh. Mudah-mudahan dengan sebab itu dia rasa apa? Hidayah. Dapat hidayah. Kan? Okey. Baik. Amal kita boleh buat baik kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kita. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang bukan Islam yang buat jamuan ke apa ke, kita boleh beli.
dia sakit dekat hospital, boleh kita pergi ziarah? Boleh. Sebab apa? Sebab dia tidak memerangi kita. Sebab itu dalam bab kafir ni dia ada satu kafir disebut sebagai kafir zimmi, satu lagi kafir harbi. Kafir zimmi ni kita boleh buat baik dia lah. Yang kafir harbi ni kafir yang dia memerangi agama kita ni. Dia tak suka. Kan? Ni kita lihat tu ni bab apa nama? Kita jadi orang kafir lah. Jadi kalau mak ayah kita lihat adalah ayah kita ni semua Muslim. Tapi kalau orang yang mak dia tu bukan Islam, so macam mana? Maksud ni dalil dia. Maknanya dia kena buat baik. Mak dia sakit, dia kena ziarah. Kalau mak dia kat hospital, mak dia bukan Islam, dia Islam, mak dia bukan Islam, mak dia sakit, dia kena tunggu. Kena sediakan benda yang sama. Tanggungjawab sebagai seorang anak tu sama. Dia kena tanggungjawab yang asas ni ada berapa? Sebagai anak kepada mak ayah. Yang asas tadi dia ada 3 kan? Makanan, pakaian, tempat tinggal. 3 ni. Yang ni tak kira lah mak dia Islam ke. Kalau kita sebagai anak, kalau mak kita tu bukan Islam, 3 benda ni kena tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Sebab tu zakat ni kita tak boleh bagi kat mak kita. Kenapa? Sebab mak kita tanggungjawab kita. Bagi duit tu dengan kita, ni zakat saya mak. Tak boleh. Sebab itu tanggungjawab kita. Makanya kita. Cuma ni kita kena faham ada orang dia kata macam pergi bercuti jadi tanggungjawab tak? Mak dia dah ni tak nak bawa aku, kan, contoh. Boleh, tapi yang tu dia bukan tanggungjawab yang asas, yang paling basic. Paling basic kita kena sediakan ni. Sebab tu kalau kita sebagai anak, rumah mak kita tak settle, kan, tak selesa. Rumah tu air bocor, cilik bocor, contoh kan. Apa lagi? Karen tak ada sebagainya. Anak ni sebagai anak, kalau dia tak selesai ni, dia termasuk dalam anak yang neraka lagi. Anak-anak yang tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Okay. Mak dia pakaian pun kan dia teruk lah, kan? Dia pakai elok, pakaian mak dia dan ayah dia kan, lubang sana belum, tampung sana, tampung sini dan sebagainya, pakai lusuh dan sebagainya, koyak awak sana kan. Sebagai anak, dia tidak menaikkan tanggungjawab dia sendiri. Itu juga makanan. Kita makan sedap, mak ayah kita kan, kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan. Kalaulah berlaku macam tu, sebagai anak derhaka ni. Okay? Sebagai anak ini bukan anak yang soleh. Sebab apa? Dia tidak boleh selesaikan tiga perkara. Tapi kalau ayah dia ada berita lah, dia pakai wajah. Ayah dia minta, wajah ni lama lah, boleh lah pakai Honda ke apa. Ini kalau dia tak bagi, tak bagi. Sebab dia bukan yang asas, bukan yang. Tapi kalau ada kemampuan, tidak ada masalah. Kalau berlaku kematian pada mak kan Ustaz? Macam mana? Kalau berlaku kematian pada mak yang bukan Islam, kita boleh bantu dia tak dalam segi? Boleh. Kalau dia meninggal dalam dia bukan Islam, kebaikan yang lain, tanggungjawab yang lain tu kita kena buat. Uruskan dia, bagi duit, uruskan dia. Cuma yang tak bolehnya jangan minta ampun. Sebab dia meninggal dalam keadaan dia musyrik, dalam keadaan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yang saya pun tak ingat berkaitan dengan larangan apa, minta ampun ni, surah apa? Allah SWT. Tak ingat saya ni. Tapi ada ayat dia, larangan Allah kepada kita ni untuk minta ampun kepada orang yang musyrik. Maksudnya dia meninggal dalam keadaan dia memang tidak bertaubat kepada Allah SWT dalam keadaan dia Islam. Tapi kalau dia meninggal, bab lain tu kena ni, kan? Contoh mak dia Islam, nak bayar duit apa? Duit bank ke, nak beli kan? Sebagai anak kena tanggungjawab. Itu kena bagi. Yang itu sama. Cuma bab
minta ampun saja yang tidak diingatkan. Ustaz, katanya dekat rumah saya tu ada apa bahasa kat Cina semua. Dalam gambar-gambar anak dia seorang ada masuk Muslim. Tapi bila bapa meninggal, anak dia balik. Tapi bapa saudara datang jumpa saya. Maka aku tak puas hati dah. Iban dah mati. Ini hari tak hari berbicara masuk tong kata dia tak tengok dia balik. Boleh ke sebab masuk tong ni cara agama. Dah, okey, dia balik tu dia terlibat tak tu? Dia kalau dia balik, dia tengok dia tidak terlibat sama dalam tu. Tidak ada masalah. Lepas dari tu tak puas hati dia kata berbicara masuk tong ni anak dia tak tengok. Apa yang anak dia masuk Muslim tak jauh dia balik. Tu yang aku tak puas hati tu kan. Sepatutnya tidak pergi dia balik. Macam saya ada minggu saya tu, dia macam bapa Cina bapa ni kan. Kalau macam raya Rabu ni, anak dalam family itu ada yang Muslim, ada yang tak Muslim. Mak dia asingkan dah. Yang ni makanan untuk yang anak dia yang Muslim. Kalau tak tahu bau Cina ke, dia ada, cuma dia tidak sentuh lah, dia tak terlibat lah. Tak terlibat dengan tu. Cara masuk tong tu cara agama kan Ustaz. Jadi kalau dia tak terlibat, dia tak tengok dia bapak saya tak puas hati tu. Sepatutnya tidak ada masalah. Sebab dia hubungan tu ada dengan adik-adik. Kita di sini mungkin pelik, tapi kalau saya mengajar di Sabah dulu kan, di Sabah. Dalam keluarga tu, sebuah keluarga tu ada Islam tu biasa kan. Malah ingatkan pada saya tu, abang dia tu, dia panggil apa kalau Kristian ni? Macam padri ya, padri. Apa panggil padri? Adik dia sekolah agama semua Arab Ustazah, abang dia padri. Tapi dia boleh, dia masih faham lah apa yang boleh buat, apa yang tak boleh. Sebab tanggungjawab dia, anak tak kena balik juga, mak dia dekat rumah kan. Dia ada balik, jangan masuk tong dia. Jadi kalau dia tak buat, dia tak masalah lah. Kalau dia buat, kemudian dia percaya pula, sebab tu harap dia bertaubat lah kepada Allah. Kerana orang buat ni mungkin sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Sebab tu dalam bila kita kena belajar cara hidup orang Islam dan bukan Islam tu. Sebab tu kalau orang bukan Islam, kalau dia faham tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh dibuat oleh orang Islam, kehidupan kita ni dia lebih cantik, lebih baik. Sebab saling faham. Tapi yang jadi masalah kita sekarang ni, dia tak faham. Dia sengaja. Dia tahu kita tak boleh makan yang ni, itu yang dia bagi. Kan? Itu dalam masyarakat tu. Tapi kalau masyarakat yang faham, biasanya kalau keluarga yang ada ada Islam, ada bukan Islam ni, biasanya dia faham. Yang tak faham ni yang orang luar ni. Okay lah. Jadi itu antara yang kita sempat baca lah pada malam ni, iaitu bab birrul walidain al-musyrik. Okeylah. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung bab yang ke-14, bab la yasubbu walidayhi. Bab ada dikatakan jangan mencaci ibu bapa. Dia bab ni saya ingat masa kecil-kecil dulu ni selalu ni kita bergaduh. Kemudian kita bergaduh tu kita maki tu, kita maki mak kawan kita. Ada? Mak hang kita tu bergaduh tu. Dia hadis ni akan cerita tentang tu. Bukan kita maki mak kita maki mak orang lain. Tak puas hati dengan ni kan. Mak hang tak ada hang, cuma bodohnya mak tu itulah kan. Hadis ni akan cerita tentang tu. Kita tak kata mak kita kata mak orang lain. Rupanya ada hadis ni ada sahih. Okey. Ada. Dulu lama kalau tak mulut pun ingat dulu apa? Ini pijak-pijak ni kan. Katalah masa saya tu ada pijak-pijak ni. Ni kepala mak, ni kepala mak. Punya kan. Kalau balik pijak.
Kan? Dia lebih kurang macam itulah. Bab dari suku walidain, bab dari dekat dengan menjadi suku. Allah malam. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah. Sebenarnya yang baik itu semua daripada Allah. Yang lemah dan kuat itu tanggung dari sini. Kalau saudara silap saya minta maaf. Kalau mungkin cuma saya mungkin kalau ada yang tersalah pun saya minta maaf. Mungkin boleh menunjukkan kalau tersalah. Mudah-mudahan ada manfaat pengusaha kita pada malam ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.